Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Loh Ming Wen dari Universiti Kebangsaan Malaysia ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Keberkesanan Mata Pelajaran Sejarah menggunakan kaedah Flip Classroom, satu tinjauan ke perpustakaan. Baiklah, untuk pengenalan kajian, pada abad ke-21 ini, sistem pendidikan di seluruh dunia telah memberi penekanan kepada konsep instruksional pendidikan yang dipengaruhi oleh pengintegrasian berkesan antara kandungan, pendekatan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Maka, Flipped Classroom yang merupakan satu kaedah pengajaran yang mampu menyokong pembelajaran abad ke-21 telah diperkenalkan. Flipped Classroom didapati merupakan salah satu kaedah pengajaran yang mampu memenuhi semua kriteria pengajaran yang diperlukan pada hari ini. Seterusnya ialah tujuan kajian. Secara umumnya, kajian ini mempunyai dua tujuan yang utama. Tujuan pertama adalah untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah pengajaran Flipped Classroom dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Tujuan yang kedua adalah untuk mengenal pasti persepsi murid terhadap kaedah pengajaran Flipped Classroom dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Okey, baiklah. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah kajian keperpustakaan. Pengkaji telah memilih proses pemilihan artikel yang telah dipelopori oleh Kahn, Kunz, Cannons dan Athens 2003. Secara umumnya, proses pemilihan artikel ini melibatkan 5 proses yang utama, iaitu proses yang pertama adalah membina persoalan untuk kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah membina 2 persoalan kajian, iaitu keberkesanan dan persepsi murid terhadap pelaksanaan kaedah pengajaran Flipped Classroom dalam mata pelajaran sejarah. Proses yang kedua ialah mengenal pasti artikel yang berkaitan. Pencarian artikel telah dilakukan oleh pengkaji melalui beberapa pangkalan pencarian seperti WOC, ProQuest, Scopus dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan oleh pengkaji dalam pencarian artikel ialah Flipped Classroom, Inverted Classroom, kelas terbalik, keberkesanan dan persepsi. Selain itu, pengkaji juga hanya fokus kepada pencarian artikel yang diterbitkan pada tahun 2007 sehingga 2021 sahaja. Proses yang ketiga ialah menilai kualiti artikel. Artikel-artikel yang dinilai oleh pengkaji adalah berdasarkan tujuan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Proses yang keempat ialah membuat rumusan terhadap artikel yang berkaitan. Selepas menapis artikel-artikel yang diperoleh daripada keempat-empat pangkalan pencarian, pengkaji telah menyenaraikan 20 buah artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Langkah terakhir dalam proses pemilihan artikel ialah mentafsir dapatan. Pengkaji telah mentafsir artikel berdasarkan jenis kajian, iaitu sama ada kajian kuantitatif, kajian kualitatif atau kajian campuran. Baiklah, seterusnya ialah dapatan kajian. Pengkaji telah memilih 20 buah artikel dalam kajian ini. Berdasarkan rajah ini, didapati bahawa kebanyakan artikel-artikel yang dipilih oleh pengkaji adalah dalam bentuk kajian eksperimen. Kajian eksperimen ini terdiri daripada kajian eksperimen sebenar dan kajian kuasi eksperimen. Jumlah artikel dalam bentuk kajian eksperimen adalah sebanyak 14 buah artikel. Artikel kajian tinjauan dan kajian tindakan masing-masing pula terdiri daripada 2 buah artikel sahaja. Manakala artikel berbentuk kajian kes dan kajian campuran masing-masing terdiri daripada sebuah artikel sahaja. Baiklah, seterusnya ialah perbincangan kajian dari segi keberkesanan Flipped Classroom dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Berdasarkan artikel-artikel yang dipilih oleh pengkaji, secara umumnya terdapat 5 aspek keberkesanan kaedah pengajaran Flipped Classroom yang telah dibincangkan. Aspek yang pertama ialah pencapaian, iaitu sebanyak 10 buah artikel yang mengkaji tentang keberkesanan kaedah Flipped Classroom dari segi pencapaian. Seterusnya ialah dari aspek pengurusan masa, iaitu terdapat 2 buah artikel yang mengkaji tentang pengurusan masa.
Aspek yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Terdapat 4 buah artikel yang mengkaji dari segi kemahiran berfikir. Yang keempat ialah kemahiran pembelajaran kendiri. Secara umumnya, terdapat 2 buah artikel sahaja yang mengkaji keberkesanan Flipped Classroom dari segi pengurusan pembelajaran kendiri. Dan aspek yang terakhir ialah hubungan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam artikel yang dicari, terdapat 6 buah artikel yang membincangkan keberkesanan kaedah Flipped Classroom dari segi hubungan aktif pembelajaran. Baiklah, seterusnya ialah perbincangan kajian dari segi persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran Flipped Classroom. Berdasarkan artikel-artikel yang diperoleh oleh pengkaji, kebanyakan artikel adalah mengkaji persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran Flipped Classroom dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Dari aspek pengetahuan, terdapat 3 buah artikel yang mengkaji persepsi murid terhadap kaedah pengajaran Flipped Classroom. Dari aspek kemahiran pula, terdapat 2 buah artikel dan dari aspek sikap pula terdiri daripada 4 buah artikel. Seterusnya ialah kesimpulan kajian. Pelaksanaan kaedah pengajaran Flipped Classroom dalam pendidikan sejarah telah memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran pelajar di samping dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran pemikiran sejarah murid. Kajian keperpustakaan ini juga diharapkan dapat memberi kesedaran kepada guru-guru sejarah tentang kepentingan mengubah kaedah pengajaran yang berpusatkan guru kepada kaedah pengajaran yang berpusatkan pelajar yang lebih menarik agar mata pelajaran sejarah tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan lagi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.